Alright, Assalamualaikum and welcome everyone. Tolong jangan conteng Okay. Hari ni saya nak sharing tentang tips and technique how to answer section A014. So I hope you are ready with the module. Saya harap kamu semua ada modul ni. Kalau tak kita tak boleh nak buat. Okay, section A014 ni maksudnya dalam paper English 2, paper penulisan section A. Okay, dekat sini dia ada how many marks? Dia ada 10 marks, ada 5 blank. Okay, 5 blanks ada 10 marks. Dan setiap blank tu ada 2 markah. Alright, when you get the question, you have to read the instruction carefully lah. Tak kisahlah soalan apa pun, section mana pun, yang paling penting, the most important thing yang your teachers yang saya selalu cakap, you have to read the instruction carefully. Baca soalan tu. Okay, the next one. Untuk soalan ni dia boleh jadi macam-macam bentuk soalan yang dia boleh bagi. It can give you various types of rubric. Sama ada dia bagi flyers, advertisement, iklan, notices. Dia bagi food labels, newspaper reports, flow charts ataupun recipe. Okay, macam-macam dia boleh bagi. And then you get the question, you have to read the text. Lepas tu you have to underline keywords just before or after the blanks. Okay, kejap lagi saya explain how are you going to recognize the keywords tu. Okay, saya akan explain macam mana kita nak kenal keywords. And then underline keywords yang kamu jumpa tu dekat rubric juga. Rubric tu maksudnya soalan yang dia bagi tu lah, flyers ke, advertisement ke. And then baru kamu cari correct word ataupun phrase daripada maklumat yang diberi. Eliminate any distractors. Kamu kena buang perkataan-perkataan yang kamu tak perlukan, bukan jawapan. Yang tu tak penting, so eliminate. Eliminate ni maksud buang. And then you transfer the information given correctly. Okay, kamu pindahkan word yang kamu jumpa tu, pindahkan kat blank tempat kosong tu. And then you have to make sure you add any necessary words. Okay, perkataan kamu dekat soalan ni kamu kena tambah perkataan-perkataan lain untuk jadikan ayat tu betul, ayat tu lengkap. Kalau tak, you won't get 2 marks. Okay, susah untuk students, untuk calon dapat 10 marks dekat sini. Tengok macam mudah, actually susah untuk kita dapat 10 marks. And selalu common mistakes yang calon akan buat, spelling lah dengan tenses. Okay, spelling. Walaupun kita suruh transfer je, pindah je, spelling tetap salah. Ada orang masih buat salah. And then double check your answer. Okay, this one. So, alright, sampai situ ada soalan? Ada soalan tak? No. Okay, do you understand? Yes. Understand? Ada keluarga yang baru masuk, yang baru join malam ni, Rizal, Aida Zikri, Sabri, Marisa Dania, Fahda. Okay, you all faham tak sampai situ? Luqman Hakim, Anak Afina Batisha. Sampai situ boleh faham? Video ada kan? Afiq dengar tak Afiq? Afiq dengar tak? Afiq, can you hear me? Afiq. Dekat ada Tina tu. Okay, saya teruskan ke next tip yang banyak. Yang ya. Muha. Saya kata tu. Boleh dengar tak?
Clear teacher. Clear tak clear? Tahu ni saja dia nak bagi abang thank you kerana belajar di sini. How can you hear me? Okay, Noha okay dah? Bunyi something dah kat Your line good. Line kamu tak clear. Abang Riz Nenek tak payah tulis. Ya, tengok je channel dia. Kamu nak aku tak baca tu. Okay, I will continue. Kita sambung Saya mute balik. Ibi. Abang? Tak aku. Apa nak apa? Alright. Saya continue yang hot tips. Okay, ni yang paling penting. Okay, dekat section A ni, yang blank tu, tempat kosong tu, it can ask you from many topics. Okay, dia boleh tanya daripada pelbagai various of topic. Okay, the first topic yang dia boleh tanya, ini antara yang famous lah, yang saya share, yang selalu ditanya adalah day, hari. Okay, first kali you have to find the content word. Content word tu dekat rubrik soalan yang diberi. Okay, soalan yang diberi. Contohnya katalah jawapan dia Sunday. Okay, kalau jawapan Sunday, kamu tak boleh nak bagi transfer terus Sunday. Kena ada additional words. Kalau hari you have to know lah, sama ada nak tambah on. Ataupun kena tambah this Sunday, on Sunday, atau by Sunday. Okay, ini untuk hari. So, kamu kena pilih yang mana sesuai. Ini contoh. Okay, kalau dia duduk dekat depan, kalau blank tu tempat kosong tu dekat depan, you don't have to put anything. Tak perlu tambah apa-apa untuk hari. Terus masuk saja. Sunday is a day off. Okay. Tengok number 2. The children have extra classes on Sunday. Kalau tempat kosong tu macam ni, kamu kena tambah on. Okay. Kamu tak boleh letak Sunday saja. Kalau kamu letak Sunday saja, kamu cuma dapat one mark. Kita nak cari 2 marks. Sebab soalan ni susah nak dapat full mark, 10 marks. Sebab macam ni lah, student, calon lupa nak letak additional words. On ke, this ke, ataupun by. Okay, ni, this one is the second. Bila nak guna this Sunday. And then bila kamu nak guna by Sunday. Alright. They have to finish their work by Sunday. Okay. By Sunday ni maksudnya sebelum ataupun sebelum Sunday ataupun tepat-tepat Sunday tu dia kena siap. Okay. Sebelum ataupun pada hari Sunday tu. Okay. The next question hari yang dia boleh minta adalah kalau dekat soalan dekat rubrik yang dia bagi Sunday dash Tuesday. Kamu nak pindah masuk dekat jawapan. Nak pindah masuk dekat jawapan tak boleh salin macam ni sebiji, kamu tak akan dapat markah. Okay, content word kamu tak akan dapat markah. Untuk dapat markah kamu kena ganti. Kalau ada dash macam ni kamu mesti letak from dengan to. From Sunday to Tuesday. Contoh the competition begins from Sunday to Tuesday. Okay, sampai situ. Boleh lihat tak? Okay, dan saya nak balas. Sampai situ boleh faham? Boleh. Boleh kan? Dekat apa? Boleh tak faham? Ada yang tak faham? Tak faham boleh tanya dekat chat.
Faham. Saya continue ya. Semua ada tertib tak? Saya cuba laju sikit lah. Dia tak sempat kita nak buat contoh. Okey. Tempat kosong yang seterusnya dia boleh tanya. Right. Mute. Kalian, okay, yes. Okay, good. Saya kena mute dulu. Tak bising. Okay. Tempat kosong yang seterusnya dia boleh tanya kamu tentang month. Month ni bulan. Okay, contoh saya bagi, katalah content word dia. Content word ni maksudnya jawapan keyword yang dah ada dah dekat soalan yang diberi tu. Contoh dia bagi Oktober. Oktober tu kamu nak transfer masuk soalan tempat kosong tu. Kamu tak boleh transfer terus Oktober. Kena ada additional words. Contohnya additional word dia is October ke ataupun in October. Depends lah yang mana sesuai. Okay, contoh the 10th month in a year is the year is October. Is ni lebih kepada maksud adalah. Okay, in October ni bila perkara itu berlaku. Okay. Bila nak bagi tahu bila benda tu berlaku, sesuatu perkara tu berlaku, kita kena guna in October. Kena ingat, month mesti in, bukan on. Kalau untuk hari, day, kita guna on. Okay, yang ni pun sama. Alright. April-June. Yang ni pun kamu tak boleh transfer terus masuk tempat kosong tu, ada dash ni. Kamu kena gantikan, kena tambah from dengan kena tambah to. Okay. He keeps his pocket money from April to June. Dan soalan lain dia boleh tanya adalah months. Months ni maksudnya berbulan-bulan. So kalau ada months, content word dia adalah months, keyword dia months, kamu kena guna for untuk months. Alright, saya terus date. Yang tiga ni day, month dengan date ni dia lebih kurang saja. Okay. Untuk date, additional words dia mesti on. Okay, they are going camping on 16th May. Alright. Untuk yang ada dash macam ni mesti ada from dengan to. Kena ingat yang tu saja. Yang penting. Senang je nak dapat nak dapat 2 marks. Additional words kamu mesti betul. Mesti letak. Okay. Number 4, soalan yang dia boleh tanya, tempat kosong yang dia boleh tanya tentang occasion, event, festival, activity. Okay, tentang sebarang majlis ataupun aktiviti. Okay, ini contoh. Semua ni yang saya bagi sebelah ni adalah contoh jawapan yang kamu kena transfer masuk dalam tempat kosong. Tapi untuk soalan ni kita tak boleh transfer terus. Kita kena tambah additional word, perkataan-perkataan yang sesuai dengan jawapan tu. Kalau tak, you all tak akan dapat 2 marks. Contoh New Year's Eve. Untuk macam ni, you all kena tambah on. Okay. Untuk Christmas, contoh Christmas ataupun tentang festival lah. Kalau dia mula ayat, okay. Okay, kalau macam ni, selepas verb macam ni, enjoy spending Christmas saja. Sebab dia selepas verb ni. Enjoy spending, selepas spending ni. Okay. Kalau nak beri sesuatu, kita guna for Christmas. Okay, for ni untuk kan, kita nak bagi sesuatu kan. So, she gave me a book for Christmas. Okay, to Christmas ni, kita nak buat benda tu ke arah
sesuatu. Contohnya, I am looking forward to Christmas. Saya tak sabar untuk menyambut Christmas. Right. Okay. Belum. Okay, the next thing is, okay, ini contoh lain lah. Contohnya mega sale in Menara Hypermarket. Nak transfer terus, tak boleh transfer terus. Kena tambah a mega sale in Menara Hypermarket. Annual, jangan kacau. Okay, annual IT fair. Okay, ini jawapan. Nak masuk tempat kosong, tak boleh transfer terus. Kena tambah N. Okay, ni kita tambah okay, the next thing is one day tour to watch sunset. Okay, ini untuk sesuatu program kamu kena tambah new words, contohnya organize. Organize ni maksudnya menganjurkan. Ini contoh ayat lah, kamu boleh refer kat situ. Okay, next. Okay. Now saya akan pergi kepada time. Saya kena laju sikit sorry. Okay. Untuk time, kadang-kadang dia boleh tanya juga untuk masa, contohnya 7 o'clock macam ni. Untuk time kena tambah at ataupun by. Okay. So kalau you are tak transfer, contohnya they plan to leave 7 o'clock. Kamu terus je masuk 7 o'clock. Kamu lupa, kalau time kena tambah at. So tak ada at, tak dapat 2 marks. Ataupun by. Okay, depends lah kepada soalan yang diberi. Ini yang paling simple. Sepatutnya semua orang dah boleh ingat ni. Morning, afternoon, evening, night. Apa yang kita kena tambah? Contoh, I always wake up at 7 o'clock. Tempat kosong dia kamu kena tambah morning. Okay, kamu terus tulis I always wake up at 7 o'clock morning. Salah. Kena tambah in the dekat depan. Okay, cuma night saja, at night. Okay. The next thing is soalan yang boleh tanya tentang direction ataupun position. Kamu boleh go through tu, saya tak akan go through one by one. Apa additional words yang kamu boleh tambah? Okay, untuk direction ataupun position. Untuk bagi tahu kedudukan sesuatu benda ataupun tempat. Okay. Number 7 tentang place. Tempat kosong yang dia boleh tanya seterusnya adalah tempat. Okay, dia minta kamu tempat. So untuk tempat, still you have to add additional words. Okay, ini contoh additional word lah. An orchard is a skyscraper. To, in. Okay, ini untuk negara. To ni nak bagi tahu kamu ke mana. From ni, ni pun sama. Dia ada dash kan? So kena tambah from dengan to. Okay. Okay, number 8. Okay, number 8 action verbs. Okay, perbuatan. Kamu go through one by one. Apa yang kamu kena tambah kalau ditanya soalan tentang verbs. Ini semua content words yang kamu kena transfer. Dan ini additional words yang kamu kena tambah. Okay, transportation. Dia boleh juga tanya kamu tempat kosong tu, dia boleh juga minta kamu isi transport. So kalau transport sama ada kamu guna by. By ni untuk car, bus, train. Kalau on kita guna untuk bus dengan train ataupun plane ataupun ferry. On ni kita guna untuk transport yang boleh kita bergerak dalam dia. Yang boleh kita bangun dan kita berjalan. Yang tu kita guna on. Okay. Then conjunction. Conjunction ni, okay, contohnya dia bagi dua content. Hardworking, clever. Kamu nak masuk dalam tempat kosong tu, kamu tak boleh buat koma. Kamu kena gantikan koma tu dengan and. Alright. Okay. Kalau dash macam ni, gantikan dengan or. Boleh.
And then people, ini untuk orang. Apa yang boleh kamu letak kalau dia minta orang. And then number 12. Okay, untuk harga, price, fare, fee, discount, offer. Kalau dekat soalan dia tulis up to 70% discount. Bila nak masuk dekat tempat kosong, kamu kena ubah jadi discount up to 70%. Tak boleh transfer sebiji macam ni. Salah. Okay, kena ubah dalam bentuk ayat yang betul. Okay, kalau dia bagi harga, kena tulis cost. Okay, ini untuk title, book, movie. Saya kena beritahu lah and title, additional words dia ataupun letak je is. Okay. Laju sikit. Alright. Boleh sampai tu. Saya dah habis semua tentang kan. Sorry saya terpaksa laju sikit sebab we only have Boleh go. InsyaAllah dah. kita buat contoh soalan. Kali ni saya nak kamu semua bagi perhatian betul-betul. Sekarang kita nak buat contoh soalan. Kat bawah ni saya dah buat dia punya step. Teacher, tolong mute teacher. Bising sangat. Alright, saya dah buat dia punya step. Kamu just ikut step ni. First you have to read the rubric. Saya dah ni, dia ada lagi. Okay, tak ada dah. Okay, you read the rubric. Inilah yang kita panggil rubric. Ni semua ni kita panggil rubric. So first kali kita baca daripada atas ni sampailah bawah ni sampai RM10 per child. Okay, lepas tu read the question. Okay, baca soalan dia. Semua ni you are kena baca. So baca tempat kosong tu tak payah tengok lagi. Baca dulu sampai habis. Sampai let's give him a surprise. Okay. And then number 3, you have to underline, highlight the similar words from the question and the rubric. Kamu mesti highlight ataupun gariskan perkataan yang sama. Yang ada kat sini pun ada, dekat sini pun ada. Contohnya dekat sini saya buat Father's Day. Maksudnya dekat atas ni mesti ada Father's Day juga. Nampak? Kat sini ada Father's Day ni. Father's Day. Dan apa lagi saya buat? Taman Puchong Utama. Okay, Taman Puchong Utama. So saya highlight lah. Saya garis lah semua benda yang perkataan yang sama. Dekat rubrik ni kita panggil rubrik nah. Dekat rubrik ni dengan soalan saya highlight. Saya garis semua. Okay. Lepas tu baru saya underline, highlight the keywords. Alright. Okay, dah yang tu. Okay, number 5. Insert the content word with the suitable additional words. Okay, sekarang content words tu adalah jawapan. Okay, to at Taman Puchong Utama. Kalau kamu ingat tadi saya kata to, kalau to ni untuk place. Betul? So, keyword saya kat sini Taman Puchong Utama. Saya dah garis dah Taman Puchong Utama. So, Taman Puchong Utama. Okay, located at Taman Puchong Utama. Located ni bukan place. Saya nak cari place. Apa place? Salam Restaurant. Sebab Salam Restaurant ni saya tak garis. Jadi ini adalah content word. Ini adalah jawapan. So saya letaklah Salam Restaurant. Okay, and then that we surely enjoy. Cuisine ni pun saya dah garis. So saya carilah cuisine mana. Okay, cuisine saya dah garis. Ini content, ini keyword saya. Maksudnya jawapan saya mesti sebelah sini. Authentic Indian. So saya ambil lah authentic. Okay, we surely enjoy the authentic Indian. Ni saya tertinggal kat sini. Okay. Okay, the next one. Look, I just found it on the internet. They are having for Father's Day. Okay, Father's Day saya dah garis. So Father's Day. Apa yang saya tak garis kat sini? Special
promotion. So saya ambil yang saya tak garis tu, saya masukkan special promotion. Ingat untuk event tadi, festival ke apa tah, saya kena letak a dekat depan. A special promotion. Kalau saya tak letak a ni, saya tak akan dapat 2 mark. Saya hanya dapat 1 mark saja. Okay, next one price. Keyword saya price, RM10 per child. Okay, RM10 per child saya dah buat. So yang saya tak buat RM30 per adult. Saya tak garis lagi. Maksudnya itu adalah jawapan lah sebab dia nak price. So saya masukkan. Okay, the next one is reservation. Saya dah garis. So reservation kena contact siapa? Mr. Ramesh. Saya masuk je. Please